Dan bahagian kedua hukum syarak, benda ni tidak ada kaitan dengan manusia. Benda ini adalah daripada pihak Allah Subhanahu Wa Taala yang kita namakan sebagai hukum wad'i. Wad'i ni terjemah mudah, satu benda yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mana tidak ada kaitan dengan kita manusia. Hukum wad'i biasanya melibatkan 3 perkara. Yang pertama sekali ialah syarat. Yang kedua ialah sebab. Dan yang ketiga ialah mani', penghalang. So kita pergi kepada yang pertama, sebab. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sesuatu perkara itu sebagai sebab kepada sesuatu hukum. Sebagai contoh, dulu kusyams, iaitu tergelincirnya matahari merupakan sebab untuk wajibnya solat zuhur. Faham tak? Jadi gelincir matahari ni kerja siapa tuan-tuan? Bukan kerja kita, kerja Allah Ta'ala. Betul tak? Sehingga kan diperbahaskan di Eropah terutamanya, di kawasan-kawasan yang mana pada musim panas waktu malam mereka begitu panjang, waktu malam mereka begitu singkat, dan ada tempat-tempat yang mana mega merah yang kita namakan sebagai syafaq ahmar, mega merah itu tidak hilang. Mazhab jumhur akan berakhirnya waktu maghrib dan masuknya waktu isyak apabila mega merah hilang, syafaq ahmar. Jadi tuan-tuan, ada setengah-setengah tempat yang mana syafaq ahmar tidak hilang kecuali dengan hilangnya malam naik matahari, ataupun kita kata keluarnya fajar sadiq, nak naiknya waktu subuh. Fajar sadiq iaitu tanda masuk waktu subuh akan hilang bila masuk waktu subuh. So diperdebatkan oleh para fuqaha, apa hukum sembahyang isyak. Sebahagian Hanafiyah mereka kata isyak tak ada. Sebab apa tak ada isyak? Sebab tanda masuk waktu isyak sebagaimana disebut di dalam hadis tidak ada, iaitu hilangnya mega merah. Tuan-tuan faham tak ni? Iaitu sebab untuk wajib sembahyang isyak tu kena hilang mega merah. Jadi sekarang mega merah tidak hilang. Jadi bila mega merah tidak hilang, adakah wajib kita sembahyang isyak? Tak wajib lah kalau ikut kaedah asal. Maka para ulama telah diberi tanggungjawab untuk menulis pelbagai bahas, untuk tulis pelbagai artikel untuk dibentangkan di dalam majlis fatwa Eropah. Bagaimana kita nak buat? Sebahagian Hanafiyah dia kata tak wajib. Sebab apa? Sebab untuk sembahyang tak ada. Sebahagian ulama lain mereka kata kita kiaskan dengan hadis, apabila Dajjal keluar nanti, masa akan jadi begitu panjang, satu hari sama dengan setahun, satu hari sama dengan sebulan. Pada waktu tersebut sahabat tanya, adakah kami kena semayang sekali? No, kita semayang 5 kali sahaja dalam masa sehari. Nabi kata tak, lebih kurang kamu kena kiaskan dengan orang kata waktu solat kamu pada hari-hari biasa. Sebahagian kata gitu. So bila nak kias kat mana? Sebahagian ulama kata kita kias dengan Mekah, sebahagian kata kita kena kias dengan negara yang paling dekat. Sebahagian ulama pula dia kata no, dalam keadaan ni kita kena jamak solat, mengambil pendapat mazhab Imam Ahmad rahmatullahi alaih, iaitu kita bawa waktu isyak ke dalam waktu maghrib. Macam-macam pendapat yang diberi oleh para ulama dan mereka memilih satu pendapat, antaranya pendapat jamak tadilah, bawa waktu isyak ke dalam waktu maghrib. Tetapi still boleh dipertikaikan oleh para ulama. Apa pertikaian oleh para ulama? Dia kata nak bawa tu biar isyak tu ada dulu kan, nak bawa lagi dalam waktu maghrib ni. Isyak tu tak ada kan? Still ada orang kata pro and cons lah. Tapi ala kulli hal, tuan-tuan faham tak sekarang isu dia? Sebab tu, bila ada sebab akan adanya hukum. Tidak ada sebab maka tidak akan ada hukum. Tetapi kita sembahyang 5 kali sehari semalam, mazhab jumhur dalam isu ni. Cuma bagaimana nak sembahyang? Biasanya orang pilih pendapat Dr. Abdullah Yusuf Al-Judai, iaitu sembahyang jamakkan isyak kepada maghrib, dan sebahagian lain kita kiaskan dengan waktu-waktu biasa. Biasanya maghrib akan masuk dalam tempoh 1 jam, 1 jam setengah, dah akan masuk isyak lah biasanya. Bahkan fatwa ni kita orang guna masa kita orang puasa di sana, dah pada musim panas 19 jam puasa, 20 jam puasa. Jadi subuh lebih kurang dalam pukul 3. Jadi imam di tempat tu, dia telah ambil fatwa kiaskan pada waktu yang biasa,
iaitu dalam 1 jam setengah, 1 jam 40 minit biasanya akan habis waktu maghrib. So kita orang akan sembahyang isyak walaupun Islamic Finders punya waktu tak masuk lagi. Isyak kita orang biasanya dalam pukul 11.30 ataupun 12. Kita orang tak sembahyang waktu tu. Kita orang sembahyang 1 jam setengah selepas waktu maghrib. Katakan buka puasa pukul 9.45, kita orang akan sembahyang dalam 10.45, 10.45 ataupun pukul 11. Kalau ikut waktu asal biasa pukul 12 ataupun 12 lebih. Jadi tuan-tuan nampak tak isu dia?